Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah cerita tak kala berkatanya Nabi Musa kepada kaum dia. Tak kalanya berkatanya Nabi Musa kepada kaum dia, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqar. Sungguhnya Allah Taala memerintahkan kamu supaya sembelihnya baqar. Sembelih lembu. Itu poin utama perintah Allah Taala. Perintah Allah Taala supaya sembelih lembu. Ya. Qalu mereka berkata, atattakhiduna huzwa? Adakah kamu nak buat kami ni jadi bahan ejekan? Kena nganyi kan, nak nganyi kami kau ni? Kamu nak mengejek kami kau benda gini ni? Kamu nak bergurau kau dengan kami ni? Suruh sembelih lembu ni? Mana gitu. Mana ni nak beritahu, ni ayat nak beritahu mereka masih lagi terkesan dengan keramatnya lembu. Kan? Kerana dulu duduk sembah anak lembu tu lah. Masih lagi rasa hebat, rasa keramatnya anak lembu. Kan? Jadi anggapnya Baqarah itu binatang keramat. Jadi sini Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala Allah Ta'ala larang perkara ini, mana masih lagi terkesan dengan keramatnya lembu itu. Allah Ta'ala larang dengan cara memuja keramatnya lembu itu dengan cara sembelih. Kan? Tujuan dia supaya hilangnya syubhah lembu itu. Itulah zanni mereka. Sangkaan mereka lembu itu keramat. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahil. Qala sininya Nabi Musa. Nabi Musa berkata, aku mohon berlindung kepada Allah Ta'ala daripada aku ni jadi termasuk di kalangan orang yang jahil. Termasuk orang yang bodoh. Mana ni jawapan daripada Nabi Musa alaihissalam takjub dengan perangainya pengikut-pengikut dia ni, pokok Bani Israel. Bila Allah Ta'ala suruh sembelih lembu, dia banyak songeh, banyak dalihan dia. Ya. Ingat buat lawak pula dah. Ya. Benda ni bukan buat lawak, suruh sembelihnya lembu tu. Bukan buat lawak. Ya. Jadi Nabi Musa AS, sini kalau kita tengok, Nabi Musa tak jawab perkataan mereka itu, tetapi memohon doa kepada Allah Ta'ala berlindung daripada adanya sifat jahil. Ada sifat jahil. Termasuk di kalangan sifat-sifat orang-orang jahil. Yang jahil di sini maksud Nabi Musa sini adalah jahilnya memperolokkan agama, memperlekehkan agama. Mana kerja orang yang memperlekehkan agama itu adalah orang yang jahil. Membuat bahan ejekan kepada agama itu orang-orang jahil. Maka minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dan sini juga nak beritahu keadaannya Nabi Musa. Nabi Musa ni, kaum Nabi Musa, Nabi Musa ni panjanglah cerita dia dalam cerita Isra' Mi'raj pun ada beritahu yang mana pengikutnya Nabi Musa ni antara yang teramai. Tetapi pengikutnya Nabi Muhammad SAW lagi ramai. Tapi selepas daripada pengikut Nabi Muhammad SAW,
adalah pengikutnya Nabi Musa yang paling ramai. Dan kita tengok jugalah kehebatannya Nabi Musa. Nabi Musa ni apa-apa pun mesti dia doa minta dengan Allah Ta'ala. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala ni terlalu kuat, terlalu rapat lah. Sikit-sikit mesti kena doa dengan Allah Ta'ala. Mesti minta dengan Allah Ta'ala. Berdoa minta pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila adanya setengah orang tu mengajar, tiba-tiba dalam bab berdoa ni kena mohon kepada selain pada Allah Ta'ala, kena ambil berkat kepada selain pada Allah Ta'ala lah, bertawassul kepada selain pada Allah Ta'ala lah. Maka benda-benda ini lagi jauh dengan panduan yang ada dalam Al-Quran. Lagi jauh panduan yang ada dalam Al-Quran. Sehingga ada yang sanggup bertawassul di kuburan, kan? Kubur-kubur wali apa semua sekali. Kerana masih lagi tak puas hati kalau nak minta direct dengan Allah Ta'ala. Nak minta ya Allah ni dia rasa tak sampai tahap. Dia kena ya fulan, ya roh wali, ya nabi, ya malaikat, ya mana. Itulah dia boleh. Dia sanggup. Tapi kalau minta dengan direct ya Allah, itu dia tak boleh. Dia rasa dia tak cukup lah, dia rasa macam-macam lah perasaan dia. Rasa tak puas hati lah. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, tak ada satu pun dalam Al-Quran yang ajar cara berdoa itu kena minta kepada selain pada Allah Ta'ala. Tidak ada. Dan mesti kena bertawassul kepada selain pada Allah Ta'ala. Tidak ada diajar dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun lafaz doa Nabi yang ada sebutnya tawassul kepada ruh-ruh ghaib, kepada malaikat ke, kepada mana-mana Nabi ke, Rasul ke yang sebelum pada mereka itu tidak ada. Kerana kalau yang utama Nabi ni kalau dia nak tawassul, dia boleh je nak tawassul dengan Nabi Adam, tawassul dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi mana-mana yang sebelum pada mereka, ya, sebelum pada dia, boleh je. Tetapi tidak ada. Tidak ada tu bukan kerana Allah Ta'ala tak ingat nak letak. Kena ingat. Bukan kerana Allah Ta'ala terlupa nak letak dalam Al-Quran. Jangan pula orang kata, ni tak ada je dalam Quran tapi dalam hadis ada. Dalam hadis ada apa pula? Dalam hadis tu hadis palsu lah. Pula yang ada ya. Kan? Hadis yang sahih ada ke tidak? Hadis yang palsu kita buat kira kan. Hadis yang sahih betul tu ada ke tidak? Kalau dalam Al-Quran tidak ada, takkan dalam hadis pula jadi tiba-tiba jadi ada pula cara berdoa. Dalam Quran ni sudah cukup dah Allah Ta'ala ajak kita dalam bab berdoa. Sudah cukup dah untuk kita berdoa yang sebenar. Dan contoh-contoh pun sudah ada. Seperti mana cerita Nabi Musa ini dengan disertakan dengan contoh. Kan? Daripada awal-awal lagi surah Baqarah ni, dicerita lafaz-lafaz doa. Kan? Lafaz-lafaz doa. Nabi, lafaz-lafaz Nabi ni ada sebutnya lafaz-lafaz doa. Seperti mana lafaz sebelum pada ni kan kita ada sebutkan idistasqa Musa liqaumihi ya. Itu minta doa juga, minta doa hujan lah apa kan. Maka dalam lafaz-lafaz yang ada dalam surah Al-Baqarah ini menyebut tentang contoh-contoh doa yang disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak pun ada perkataan-perkataan yang betul tawassul kepada ruh-ruh ghaib, wali-wali ataupun nabi-nabi sebelum pada Nabi Musa. Tidak ada. Kemudian, ni kata-kata orang tak puas hati. Ni kata-kata di kalangan pokok Bani Israel ni yang tak puas hati lagi lah. Boleh nak suruh sebelah tapi banyak syarat, banyak songih. Ya. Sebab tu Nabi SAW berkata celaka umat dahulu kerana banyak bertanya. Kerana banyak bertanya menyebabkan menimbulnya bala bencana musibah kepada kita. Jadi susah. Agama tu jadi susah. Kan? Macam cerita hari Sabtu lah kan. Hari Sabtu nak tetapkan hari Jumaat banyak songeh. Nak hari Sabtu. Bila hari Sabtu pula buat helah pula, buat tipu pula. Last kali Allah Ta'ala tukar jadi ke. Nak sangat. Kan? Jadi ni pun sama juga. Yang tak puas hati di kalangan Bani Israel. Bila dia tak puas hati, dia kata nak sebelah lembu. Okeylah nak sebelah lembu. Dia pun kata, mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya.
Doalah kepada Tuhan kamu untuk kami, supaya dia ceritakan kepada kami apakah ia. Apakah dia tu, gerangan binatang tu jenis lagu mana? Lembu tu lembu macam mana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dhalik. Nabi Musa menjawab, Allah Ta'ala berkata, innahu yaqul, sungguhnya Allah Ta'ala berkata, innaha baqaratun la farid, sungguhnya lembu itu, la farid yang tidak tua, wala bikrun, dan tidak juga jenis muda. Sini mahi yang dimaksudkan sini tentang umur dia. Umur binatang tu umur berapa? Tu maksud yang ditanya oleh Bani Israel. Dan Allah Ta'ala jawab, walaupun tidak sebut umur, Allah Ta'ala beritahu jawapan yang sebenar, yang mari dalam hati mereka, apa yang mereka nak. Yang mereka nak adalah umur. Umur berapa? Nak hak mana? Nak hak tua ke? Nak hak muda ke? Jadi, perkataan mereka hanya beritahu, yubayyin lana mahi. Beri keterangan kepada kami, supaya Allah Ta'ala, Tuhan kamu itu memberi penerangan kepada kami, apakah ia, iaitu umur dia. Apakah ia situ mana? Umur dia. Umur dia berapa? Maka jawapan Allah Ta'ala, la faridun, tidak tua, wala bikrun, tidak muda. Awanun baina dhalik, yang pertengahan di antaranya. Di antara tua dan muda tu, pertengahan, umur pertengahan. Dan Nabi Musa pun memberi lagi peringatan. Ini peringatan Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun. Perintahlah, buatlah. Buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Buat je lah. Ya Allah Ta'ala perintah tu, buat je lah. Tak usah tanya lagi lah maknanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Bapak Bani Israel pun tanya lagi. Doalah untuk kami kepada Tuhan kamu, supaya dia memberi penjelasan kepada kami akan warna dia. Apakah warna dia? Nak tahu pada warna pula dah. Tadi tanya pasal umur, ni pada warna. Qala innahu yaqul, katanya Nabi Musa, sesungguhnya Tuhan Tabaraka wa Ta'ala berkata, innaha baqaratun safra. Ia adalah lembu yang safra, lembu yang warna kuning. Safra ni kuning oren gitu. Kuning oren. Faqi'ul launuha, yang oren dia tu kuat. Kuatnya oren dia tu. Dia safra ni warna dia oren macam merah. Oren ke arah merah. Dia panggil safra. Yang kuatnya, warna oren dia itu, tasurun nazirin, yang beri kesenangan, mana puas hati, sukanya orang tengok. Benda tu maknanya lembu yang kuning yang ini, kalau tengok tu orang suka. Orang suka kepada kuning, lembu yang warna kuning oren ini. Tak puas hati lagi. Mereka tak puas hati lagi. Mereka berkata, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Doalah untuk kami kepada Tuhan kamu, supaya dia memberi penjelasannya kepada kami, apakah ia. Tanya lagi. Tanya lagi yang jenis macam mana pula. Kan? Sapi macam mana lagi. Kan? Innal baqara tashabaha alaina.
Kerana lembu yang dimaksudkan itu memberi kekeliruan tak jelasnya kepada kami. Memberinya tak jelasnya pada kami. Wa inna insya-Allah. Dan insya-Allah. Dan insya-Allah pastinya kami akan dapatnya, betul-betul dapatnya petunjuk. Sekira diberi lagi penjelasan. Diberi lagi penjelasan kepada kami lembu yang jenis mana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulu tuthirul arda wa la tasqil haqq. Musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa berkata, dia Allah Ta'ala berfirman, innaha baqaratun la dalulun. Lembu itu, lembu yang lembu tina yang la dalulun, ia tidak membajak tanah. Tidaknya dipakai untuk membajak tanah. La dalulun tusilul ard. Tidak diguna untuk membajak tanah. Wala tasqil har, dan tidak juga diguna untuk pengairan tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, yang mana dia itu sihat molek, tidak ada cacat celah. La syiyata fiha, dan tidak adanya sebarang belang. Belang, tompuk-tompuk apa semua sekali tidak ada. La syiyah ni maknanya laun ghair safrah. Mana tidak ada warna melainkan warna oranye itu saja. Maknanya lembu itu warna oranye merah lah. Oranye merah, oranye merah, kuning kuning merah lah. Ya. Qalu, mereka pun berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang ni kamu sudah membawakan kebenaran kepada kami. Baru dia kata ini kebenaran. Barulah bawa benda yang sebenar, bawa benda yang betul. Ni barulah beritahu sampai kepada kami benda yang jelas molek dah pada kami. Itulah yang dimaksudkan dia. Oleh pokok mereka ni. Fadhabahuha, maka mereka pun sembelihlah lembu itu, lembu tina itu. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampirnya mereka itu tidak dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala sembelih lembu yang Allah Ta'ala kendaki itu. Cerita ni habis sini. Cerita ni habis sini saja. Sambungan hak selepas pada ni cerita lain. Ni cerita lain. Mana kisah yang baru pula. Yang tidak bersambung dengan kisah yang daripada yang awal kita baca tadi. Setengah dalam kitab tafsir, kalau siapa dia pernah baca, pernah belajar, dia akan sebutnya biasa, ni pun sambungan. Sambungan cerita. Ini sambungan cerita. Kalau kita perhati tengok, lafaz yang disebut situ adalah wa'id. Qataltum nafsan faddaratum fiha. Ada perkataan wa'id. Wa'id ni makna sambungan daripada cerita yang baru. Kan wa'id ni banyak dah. Kita jumpa wa'id kan banyak. Ayat ke berapa ada wa'id? Ayat yang mula-mula tadi pun ada 67 ada wa'id. Ayat yang ke-60 pun ada. Ayat yang ke-61 pun ada. Tu cerita lain-lain semua sekali. Ayat ke-49 pun ada. Ayat ke-51 pun ada. Ayat ke-53 pun ada. 54 pun ada. Itu cerita-cerita yang lain. Cerita-cerita yang berlainan. Jadi jangan kita keliru sampai ke kita kata benda tu ada kaitan. Ini hanya
Sebab tu kalau kita orang belajar ilmu bahasa Arab sini, waw sini bukan nak beritahu sambungan cerita. Waw situ dan situ dengan makna nak beritahu tafsir. Pembahagian cerita. Pembahagian cerita. Ni cerita ni cerita lain pula. Tu makna dia. Waw ni ada juga dengan makna dan situ nak beritahu sambungan cerita. Tu ada juga waw dengan makna sambungan. Ada juga waw yang membentuk tafsir, yang memisahkan cerita. Yang memisahkan cerita. Jadi waw yang seterusnya iaitu ayat yang ke-72 itu adalah yang memisahkan cerita yang Baqarah ni. Jadi sepanjang cerita yang nak diberitahu ni hanya nak beritahu cerita pasal sembelih lembu betina. Perintah Allah Ta'ala yang senang saja, itu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu saja. Allah Ta'ala perintahkan supaya kamu sembelih lembu betina. Itu saja perintah. Perintah yang jelas gitu saja. Kerana banyaknya dalih, sebab tu daripada ayat ni nak beritahu siapa yang banyak cakap, banyak kecek lah orang panggil. Banyak seorang yang banyak suka mendalih lah. Banyak suka berselisih, suka berselisih dengan cara banyak bertanya. Banyak bertanya ketika mana wahyu sedang turun, bahaya. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis ada beritahu sahabat tak berani tanya Nabi. Sahabat Nabi tak berani tanya Nabi selepas Nabi beritahu binasanya umat dahulu kerana banyak bertanya Nabi mereka, maka sahabat-sahabat tak berani pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya benda baru tak berani tanya. Tak berani tanya. Yang Nabi cakap tu ya saja. Ya saja, tak berani nak tanya. Sehingga di kalangan dalam hadis kita akan jumpa, kalau kita kalau siapa-siapa pernah jumpanya, dalam hadis ada beritahu kami kalau nak kami sangat sukalah kalau adanya orang-orang Arab Badui, orang-orang asli mari bertanya dengan Nabi. Sebab mereka ni biasa tanya betul-betul gitu je. Macam mana aku nak masuk syurga? Dia tanya soalan-soalan gitu je. Aku nak buat benda-benda yang dapat memasukkan aku dalam syurga. Ajar pada aku cara macam mana. Nabi pun ajarlah kamu solat sunat. Kamu solat 5 kali sehari kamu masuk syurga. Itu ya kau. Dan kamu buat solat sunat dia. Lepas tu puasa, lepas tu zakat dan sebagainya lah. Lepas tu dia tu berkata, aku nak buat ni saja. Sekiranya benar yang kamu dakwa, kamu masuk syurga. Kamu akan dapat masuk syurga. Kan? Dan sahabat-sahabat Nabi syukur dengan benda-benda gitu kerana di kalangan orang-orang Arab Badui ini dia bertanya-tanya benda-benda yang derek-derek gitu. Sampai kalau kita tengok dalam cerita doa minta hujan. Orang Arab Badui juga beritahu Nabi. Nabi kita ni kerana ni habis tanamnya kita lah, habis binatang lah, tak boleh nak minum air lah apa semua sekali. Doalah pada kami, untuk kami ni. Maka Nabi doa. Dan dalam hadis tu beritahu juga, orang tu adalah orang Arab Badui. Orang tu orang Arab Badui. Bukan orang sahabat-sahabat dekat dengan Nabi. Orang sahabat-sahabat dekat dengan Nabi ni tidak. Mereka ni tak berani nak tanya Nabi. Kerana mereka sudah arif, bila apa-apa pun, Nabi akan beritahu. Mereka, kalau mereka bertanya akan menyebab lebih payah. Agama ni akan jadi makin payah. Maka sebab tu di kalangan sahabat-sahabat Nabi dia tak bertanya. Dia tak tanya Nabi gini ke, macam mana pula kalau gini, kalau gitu, kalau gini. Sebab tu kaedah untuk kita bertanya. Kadang-kadang ada juga orang yang bertanya. Dia tanya, Ustaz, macam mana kalau itu soalan dia kalau kita ni gini macam mana kalau cerita kalau ni tak boleh jawab. Kalau sebut kata kalau tak payah jawab. Benda tu tak terjadi tak payah buat, tak payah tahu, tak apa. Kan? Yang kita kena tahu yang kalau tu yang memang dah terjadi. Yang dah terjadi tu okeylah. Sebab tu antara soalan-soalan yang tercerdik di kalangan masyarakat yang ada nukil dalam kitab-kitab fiqh apa semua kali dia beritahu
cerita macam mana sekiranya kambing melahirkan manusia. Ada orang yang zina dengan binatang, keluarnya tu jadi manusia. Soalan dia nak tanyanya, binatang hak hidup tu, hak manusia hidup tu, boleh ke tidak kita nak sembelih dia? Boleh ke tidak nak sembelih dia? Maka ada setengah ulama-ulama ni dia betul dia pergi jawab. Ada yang betul-betul ni dia pergi jawab. Dia jawab apa? Kalau dia tu siapa boleh jadi meretah dunia sekalipun, kita boleh ambil dia tu buat sembelih. Kerana dia tu bukannya manusia, dia tu lembu. Dia tu kambing, dia tu binatang. Maksudnya gitu. Itu cerita kalau. Dan kalau tu tak mungkin berlaku. Dan kalau berlaku, biar jadi dulu, barulah kita boleh keluarkan fatwa. Kalau tak ada cerita, tak perlu tahu. Kan? Dan sebab tu kadang-kadang saya ajar, saya beritahu, jangan banyak bertanya, kita kena banyak belajar. Bukan banyak bertanya, silap tu. Orang tidak akan jadi alim sekiranya banyak bertanya. Yang jadi alim adalah banyaknya belajar. Banyak belajar baru jadi alim. Banyak bertanya tak jadi alim. Banyak bertanya, tanya ni. Kadang-kadang macam ada setengah-setengah tu saya ada mengajar fiqh, tiba-tiba tanya juga. Jadi makin tanya makin payah. Kalau dia tahu yang sekarang ni lebih senang. Kalau dia tanya lagi, makin payah dia nak amal. Sebab dia banyak tahu tak kena amal semua. Kan? Kecuali kita tanya soalan yang berkaitan. Yang kaitan dengan yang itu sudah. Jadi cerita Nabi Musa dengan kaum dia yang pasal lembu ni nak ajar kepada kita jangan banyak tanya. Agama ni Allah Ta'ala suruh buat gitu, kita buat. Faf'alu ma tu'mar. Buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah tu sahaja. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Tambah-tambah ni orang panggil bida'ah. Bila kata bida'ah tu sakit telinga pula nak dengar kan. Kita bukan buat bida'ah, ini bida'ah hasanah. Itu pula dia kata. Kan? Jadi tak sekira lah nak panggil apa sekalipun. Sekiranya Allah Ta'ala perintah kita buat gitu, Nabi pun ajar kita buat gitu, kita buatlah seperti mana yang Nabi ajar. Tak payah nak tambah-tambah. Tambah makin susah makna dia. Kan? Kita nak tambah, nak reka sendiri, makin susah. Kan? Makin tak jadilah orang panggil. Kita nak buat kuih tapi dengan reka cara kita. Kan? Saya ingat. Dia buat kuih, kita pun buat reka cara kita. Buat reka cara kita, tak sedap lah. Kan? Jadi pun tak jadi benda tu lah. Tak akan jadilah benda yang sama, dia akan jadi benda yang lain. Sebab kita reka, dah orang tak panggil dah benda tu, orang panggil benda lain dah pula. Sebab kita ada tambah-tambah yang lain pula. Milo tambah Nescafe, jadi tak panggil Milo dah lah. Orang panggil Neslo dah pula. Orang tak panggil dah Milo, air Milo. Kan? Tak kita nak kata air Milo Nescafe ni. Tak panggil kita dah, kita panggil air nama lain dah pula. Itu Neslo. Kan? Okay. Jadi nama dia pun akan jadi lain. Kerana kita ada tambahan dia. Tapi benda-benda dunia ni tambahlah apa-apa pun asalkan benda itu tak ada kaitan dengan agama, tak ada kaitan dengan ibadah lah maknanya. Tak ada kaitan dengan upacara ibadah. Kan? Mana cara pelaksanaan ibadah. Benda yang benda tu bukan betul ibadah. Kan? Benda tu bukan betul ibadah, apa saja tu tak apa je kita nak reka. Kan? Macam kita belajar sekarang ini dengan telefon, dengan internetnya apa semua sekali ke. Maka ini cara gini bid'ah lah, tak panggil bid'ah. Benda ni bukan agama. Sebab laptop bukan agama, telefon bukan agama. Ini hanya pelengkap saja benda dunia saja yang melengkapkan urusan kerja kita, itu saja. Tetapi dalam perkara benda ni bukan ibadah. Kita guna telefon bukan boleh pahala, bukan guna telefon. Kita pakai laptop bukan boleh pahala. Kan perbuatan beli laptop tu boleh pahala, beli telefon tu boleh pahala. Walaupun tujuan kita yang baik-baik apa semua, tujuan kita tu yang jadi pahala. Telefon tak dapat jadi pahala, beli semata-mata telefon tak dapat jadi pahala. Beli laptop ke apa semua tak jadi pahala. Pasangnya internet rumah bukan boleh jadi pahala. Niat-niat kita yang
yang baik itu yang tu saja yang boleh, yang lain-lain pada tu tak boleh pun. Kan? Sebab tu kita guna speaker masjid ke apa semua sekali. Speaker masjid tu bukan panggil bid'ah. Ya, sebab ada setengah pula kata, dia kata, kalau gitu tak payah guna speaker masjid. Kan? Masjid tak payah guna speaker lah nak azan. Itu pun bid'ah juga tu tak boleh buat. Lah, yang itu benda lain. Tu speaker tu bukan, kita beli speaker bukan boleh pahala pun, bukan ibadah pun beli speaker tu. Sebab benda tu bukan ibadah, dia pelengkap saja. Dia pelengkap, dia pemudah cara saja. Kan? Dia sebagai pemudah cara dalam urusan ibadah kita saja. Kan? Macam kita nak pakai baju lah mana-mana pun tak ada masalah. Bukan kena pakai mesti kena baju yang mengikut fashion Nabi. Tak semestinya. Kan? Itu masalah dunia kita, tak nak mengapa. Nabi SAW pun ada pakai baju putih, baju hitam, baju hijau, baju lain-lain color pun. Nabi pernah warna merah pun pernah Nabi SAW pakai. Jadi kenapa Nabi pakai beraneka warna apa semua sekali? Nak beritahunya boleh. Benda tu tak nak mengapa. Bukan benda yang kita pakai itu bentuk ibadah. Tapi ada lafaz yang bentuk alaikum bil bayad. Ada lafaz hadis tu. Hendaklah kamu berputih. Kan? Kerana putih itu pakaian pakaian sesuai untuk kain kafan kita apa semua. Dan Nabi SAW suka putih lah. Maka yang putih tu ada juga lafaz-lafaz yang tertentu. Tapi kalau kita tak pakai putih pun tak mengapa. Kita tak pakai warna putih pun tak menjadi kesalahan kepada kita. Jadi nak beritahu, benda tu umum saja. Mana bentuk pakaian ke, bentuk kenderaan ke, bentuk rumah ke, bentuk alat, apa-apa alat ke, yang kita guna untuk agama itu tak ada apa. Contoh kita buat bangunan ke apa ke, itu tak dipanggil bid'ah. Kan? Kita kena faham masalah tu. Jangan kita pula pergi kata bid'ah, kalau gitu semua sekali bid'ah. Sebab tu dalam hadis ada beritahu man ahdatsa fi amrina hadza. Dia ada sebut gitu. Siapa yang mereka-reka benda yang ada di dalam urusan kita sekarang ni, urusan agama kita ni. Mana urusan agama kita ni dia reka. Yakni apa? Ibadah lah. Benda amal-amal syariat. Dia reka-reka pula. Bila dia reka, itu berlawanan dengan cara yang Nabi SAW ajar. Kan? Kan macam ginilah, kadang-kadang orang suruh azan. Kan? Azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Tiba-tiba dalam tahiyat apa semua sekali kita pun sebut Sayyidina lah pula, ditambah Sayyidina. Tak lafaz azan, lafaz iqamah tak disebut Sayyidina pada Nabi. Tetapi dalam tahiyat disebut pula Sayyidina. Tapi Sayyidina yang disebut di luar solat tak ada masalah sebab itu umum, bentuk doa umum, tak ada apa. Tapi bila dalam solat itu berkaitan dengan ibadah. Benda berkaitan dengan ibadah jangan tambah. Nabi tak sebut Sayyidina, jangan sebut Sayyidina. Nabi ajar Sayyidina, mau kita sebut Sayyidina. Nak sebut Sayyidina wa Maulana ke apa semua sekali, silakanlah kalau yang di luar solat. Kerana di luar solat bukanlah ibadah. Dalam solat ibadah. Bila dalam solat ibadah, benda tu ibadah, jangan kita tokok tambah. Di luar solat, bila kita sebut nama Nabi Sayyidina wa Maulana, apa semua kan. Itu boleh kira lah, asalkan sebutan kita tu tidak langgar perkara-perkara yang sampai membesarkan Nabi SAW lebih-lebih pula, itu tak boleh pula. Tapi kita buat dengan kadar dia lah. Nabiyina wa Rasulina ke apa semua kan, itu tak ada mengapa. Tapi bila ditambah di dalam solat, itu sudah tahapnya kita menambah-nambahnya dalam agama. Dan yang Sayyidina dalam solat ni, tak tahu nama mana kan, kita buat. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan ini baca gitu. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sampai ke Nabi Ibrahim Sayyidina. Tetapi lafaz ini, lafaz yang sebenar diajar tidak ada. Yang mana Nabi SAW diberitahu oleh sahabat kata, Nabi ajar tahiyat ni seperti mana ajar Al-Quran. Seperti mana ajar Al-Quran. Mana ajar Al-Quran ada boleh tambah perkataan? Tidak boleh. Maka begitu juga ajarnya bacaan tahiyat dan bacaan selawat.
apa semua sekali pun tidak adanya sebarang tambahan yang boleh ditambah melainkan lafaz-lafaz itu sahaja. Maka kita sebut pun seperti mana lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Maka nak suruh buat benda yang Nabi buat sahaja ni susah. Itu je nak beritahu. Jadi ayat ni nak ajarlah pada kita, jangan susahlah apa yang Allah Ta'ala suruh buat tu, buat je lah. Tak payah rasa bersalah apalah. Kalau tak sebut Sayyidina pun tak ada apalah. Kan? Tak jadi salah apa pun. Kan? Mana tak jadinya tak sahnya solat. Bahkan solat kita tu sempurna dah. Dengan tanpa disebut Sayyidina. Tapi benda yang sempurna, bila ditambah, tak jadi sempurna. Kan? Benda yang cantik dah, kita tambah pula make-up yang jadi makin macam hantu tu pula. Kan? Tak jadi cantik, dia makin tak cantik lah pula. Kan? Kita tambah tu yang akan jadi tak cantik. Kan? Pakaian kita, okey dah dengan cara gini. Tambah pula dengan kain banyak, panjang lebar apa semua sekali, maka tangan kita ni pun akan jadi makin panjang kerana serban kita pun berjalan sampai ke tak cukup setakat satu hasta ke dua hasta tak cukup ni, biar sampai ke kaki ke apa pula. Kerana rasa tak puas hati. Maka tambah tu bukan makin baik, makin tak baik. Jadi benda tu akan jadi makin-makin tak bagus. Maka sebab tu dia ajar, buatlah apa yang seperti Nabi SAW buat. Sebab tu dalam hadis ada beritahu, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Maka kita solat seperti mana Nabi solat. Itu sajalah, cukuplah. Maka janganlah kamu solat seperti ulama-ulama itu solat. Seperti ustaz-ustaz itu solat. Jangan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat seperti mana kamu melihatnya aku solat. Mana Nabi SAW solat. Bukan ustaz tu solat, ustaz ni solat, syekh tu solat, pokok tu solat, pokok ni solat. Tidak. Kita solat seperti mana Nabi SAW solat. Dan nak tahu macam mana kalau yang Nabi SAW solat? Kalau bukannya melalui kitab-kitab hadis. Maka dengan sebab itulah kita mesti kena tahu sunnah lah. Barulah kita boleh membezakan yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Sampai sini lah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.